Kita nak beralih ke Pahang. Kita bersama-sama dengan wartawan Sarawani yang ketika ini berada di sana. Hilal Azmi boleh kongsikan kepada kita, difahamkan ada kisah berkenaan dengan mangsa berjiwa kental untuk kita malam ini. Teruskan laporannya. Baik, terima kasih Irfan yang berada di Menara KL. Saya di Kuantan kini berada di Menara 118 bersama jurukamera AB Yuza dan juga saudara Fadli, yang mana kita tahu bahawa trend di pusat pemindahan sementara telah pun menurun, yang mana di Pahang ini ada 2 saja pusat pemindahan sementara yang masih lagi aktif, dan saya percaya untuk pengetahuan anda, rata-rata mangsa banjir pada ketika ini sudah pun mula mengemas rumah, dan tapi itu adalah antara cabaran terbesar mereka pada ketika ini untuk mengemas rumah. Disebabkan isu banjir ini tidak begitu viral, maka tidak ramai yang datang membantu. Maka ini saya nak ajak anda semua yang menonton pada hari ini untuk, kalau anda berkelapangan, jalankan kerja-kerja bersama-sama untuk cuba membantu mana-mana mangsa banjir yang mungkin anda kenal ataupun kawan-kawan kepada anda yang mungkin terbabit dengan mangsa banjir ini. Tetapi dari segi perkembangan di Pahang ini pada ketika ini ada masih lagi beberapa jalan yang masih lagi digenangi air. Ini mungkin disebabkan oleh tren paras sungai pada ketika ini. Ada antara paras sungai yang masih lagi berada di paras yang berbahaya. Dan pada masa sama kita tahu juga bahawa apabila jalan ini ditutup, banyak juga masalah, iaitu berlaku terjejasnya proses pengaliran ataupun penyampaian barang-barang keperluan asas. Tapi rata-rata mereka ini telah pun berada di kawasan banjir sejak dahulu lagi. Jadi kata orang, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi kalau takut dilanda banjir, jangan berumah di tepi sungai. Jadi ini yang saya nak ceritakan, bagaimana kentalnya orang Pahang untuk menghadapi situasi banjir ini. Sebab kita tahu sejak tahun 1970 lagi, tren berlakunya kejadian banjir ini semakin lama semakin meningkat. Jadi rata-rata mereka, inilah kelebihannya hidup kita sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran, ketahanan dan juga keupayaan kita untuk mengadaptasi kehidupan dengan cabaran-cabaran yang ada, menyebabkan rata-rata mereka berada dalam keadaan yang cukup baik untuk menerima hakikat bahawa banjir ini akan berlaku setiap tahun. Maka saya tadi berada di kampung, berada di Chenor, Pahang, iaitu salah satu kampung dekat sana, yang mana kampung itu nama dia adalah Kampung Macang Gelap di Chenor, Pahang. Sebab apa di Kampung Macang Gelap ni, sebentar tadi saya sempat bertemu dengan beberapa penduduk yang mana mereka ini telah pun menyediakan rakit untuk membolehkan barang-barang keperluan ataupun barang-barang berharga mereka dapat diselamatkan dengan cepat dan mereka boleh pergi ke pusat pemindahan sementara. Sebab apa? SOP untuk anda menerima bantuan daripada kerajaan, anda perlu berada di pusat pemindahan sementara dan berdaftar di sana, dan tidak boleh membawa sebarang barang-barang besar seperti peti sejuk ke mesin basuh, televisyen dan sebagainya. Jadi ini adalah antara cara mereka untuk terus bertahan, dan saya juga sempat bertanya kepada mereka bagaimana mereka dapat idea ini dan sejak bila, dan bagaimana mereka juga memanfaatkan rakit ini untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Kita ikuti apa kata mereka. Rakit ni sejak saya duduk sini lebih kurang 5 tahun juga rakit ni buat sikit-sikit kan. Suruh abang tolong-tolong buat macam itulah. Kurang kos kerosakan tu lah. Macam sebab kita air pun naik secara mendadak, slow lah kan, tak mendadak kan. Jadi kita sempatlah nak pindahkan apa yang penting tu dalam tu. Ni Ahad dah tua ni, masa ni sekarang dah tua dia. Buat rakit lah pula. Orang dah banyak buat rakit kan. Yeah. Semua kampung-kampung sini semua buat rakit banyak kan. Rakit ni kita minta mari. Lepas tu ni abang-abang ni dia buat sendiri. Beli tor ni kan. Dia beli tor ni mari buatlah sikit-sikit kosek. Tak nyadang ke isi barang. Isi barang sikit lah banjir naik ke atas kaki. Kalau nak pindah ke pusat pemindahan, jadi barang memang tak boleh bawa. Jadi barang tu dia tinggal kat rakit. Dia mengurangkan risiko rosak barang lah ya. Mungkin barang-barang yang berharga, yang apa yang bernilai diletakkan atas rakit, dan apa nama ni, mungkin yang barang-barang yang kurang lah, ataupun yang betul-betul yang tahan air ditinggalkan lah.
Baik, daya tahan itu sebenarnya sangat penting untuk memastikan kita semua mampu bertahan dalam apa jua musibah yang bakal berlaku. Jadi jangan lupa untuk ikuti bersama saya 9.30 malam ini dalam agenda Awani untuk merungkai bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menguruskan bencana alam. Kita kembali dulu kepada Irfan di Menara KL.